وأرسل الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Dalam istilah kemampuan dari sudut harta, seseorang yang menangguhkan haji kerana wang yang digunakan untuk keperluan dan juga tujuan lain. Dalam kata yang lain, dia terpaksa bayar bil, dia terpaksa beli kereta, pembayaran hutang-hutang pinjaman peribadi dan sebagainya. Dalam lajnah fatwa Arab Saudi menyatakan salah satu daripada perkara wajib dalam ibadat haji ialah benar-benar kemampuan untuk menunaikan haji. Kemampuan yang dimasukkan di sini ialah dari sudut fizikal yang mana harta benda tersebut. Berhubung dengan kemampuan fizikal ini, ia bermaksud mempunyai tahap kesihatan dan juga mempunyai harta, berarti material yang mampu dia untuk pergi, untuk duduk di sana dan juga balik-balik ke negara asalnya. Ibadat haji tidak jadi wajib sekiranya seorang mempunyai hutang tidak mampu membayarnya. Sekiranya seorang tu tidak mampu menunaikan haji kerana bebanan hutang, kemudian meninggal dunia, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan Islam yang telah sempurna. Dia tidak dianggap sebagai hamba yang cuai dalam beribadat. Hal ini sama seperti zakat, di mana mengeluarkan zakat tidak diwajibkan bagi orang yang miskin. So dalam konteks orang yang berhutang, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji kerana hutangnya dianggap dia jadi kemampuan untuk pergi haji kerana hutangnya masih belum dilangsaikan. Begitu juga seorang yang mati syahid juga tidak akan terlepas daripada tanggungjawab membayar hutang. Jika seseorang itu berpendapatan sederhana tapi suka membeli kenderaan mewah untuk bersaing dengan orang kaya sehingga menyebabkan dia kesulitan wang untuk menunaikan haji, maka orang begini wajib jual kenderaan tersebut dan menggunakan hasil jualannya untuk mengerjakan ibadah haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, oleh demikian kita pandailah untuk berjimat cermat, pandailah untuk mengurus keuangan kita dan kita jadikanlah tabung haji ataupun lembaga tabung haji sebagai satu agensi yang boleh membantu kita bagi menguruskan keuangan kita supaya kita dapat melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, insya-Allah. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadat korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012 686 9236 sekarang.
Penyertaan adalah terhad ya. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Asma binti Harun selaku pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care ingin mengajak tuan-puan yang budiman dan dermawan untuk melaksanakan ibadah korban bersama kami. InsyaAllah kami komited dan telus dalam menjalankan amanah tuan-puan. Hubungi kami 011-2088-7961 011-2088-7961. Semoga korban ini membawa kita ke syurga. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil Adha kali ini Aidil Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang masih menyokong Radio IKIM pada waktu ini. Dan untuk jam kedua bersama Destinasi, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan, pertanyaan, kemusykilan dan sebagainya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk jam kedua, kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi, yang akan membawa tajuk petang ini memperkasa MQ, Motivation Quotient, atau aras kemampuan memotivasikan diri. Untuk anda, banyak yang kita nak kongsikan insya-Allah bersama Datuk sebentar sahaja lagi. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar sahaja lagi. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi.
salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan. Doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan. Doa hari-hariku kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan. Doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana ya Maulana ya sami'u ana ya sami'u ana ya Maulana ya sami'u ana ya Maulana ya sami'u ana. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadat korban yang dicari, ikim dan isi korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhadir. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma pelebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Assalamualaikum. Saya Datuk Nur Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tak berulangi, layari korbanmudah.com. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Lahad Datu 107.3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama destinasi IKIM, alhamdulillah
Masih untuk hari Isnin, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Boleh anda tonton di situ. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Ponti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini untuk jam kedua bersama destinasi, kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa. Dan untuk Raudah Jiwa pada petang ini, kita masih bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk, sihat ya? Anak sihat, Datin sihat no? Alhamdulillah, insyaAllah sihat Datuk. Terima kasih Datuk masih meluangkan masa untuk Raudah Jiwa pada petang ini. Dan insyaAllah tajuk demi tajuk Datuk yang kita bawa untuk Raudah Jiwa, Masya Allah, ramai yang kata memang sangat-sangat bermanfaat apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita tahu dan kita sebenarnya tak sedar apa yang kita buat ni betul ke tak betul. Tapi bila ada pakar yang guide kita, baru nampak, oh kat sini kena ada kelemahan, kena baiki. Kat sini ada kekurangan, kena tambah lagi. Alhamdulillah. Dan kita insyaAllah pada petang ini akan bincangkan tentang memperkasa MQ atau Motivation Quotient. Dan untuk petang ini, untuk mukadimah silakan Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Masuk Radio IKIM. Terima kasih Datin Menajas Mana semua pendengar yang dapat bersama, sama ada pendengar ataupun menonton ya. So memanglah di mana pun tak apa pergi sejak daripada mula tak apa memberikan motivasi ataupun kuliah tentang motivasi dan kejayaan sejak lebih kurang 40 tahun yang lepas, maka isu tentang MQ, konsep MQ ni adalah motivation quotient. Ramai orang akan melihat sebagai aras kemahiran untuk kita merangsang diri kita. Ya, sebab ada orang kata pula MQ ni ialah dorongan dalaman. Kadang-kadang orang bagi kita nasihat, bagi kita insentif, bagi kita panduan, boleh memotivasi kita, tapi bila kita buat MQ ialah dari dalam. Ya, kita dari dalam. Kenapa kamu kerja rajin sangat ni? Nak mengampu bos ke? Tak. Ni tanggungjawab saya. Saya takut Allah berkati. Saya takut Raqib dan Atid yang mencatat yang bukan-bukan. Ya, Raqib okeylah tu. Yang Atid tu. Jadi itu MQ. Dorongan dalaman. Dorongan dalaman ataupun MQ ialah bagaimana kita seorang itu dapat merangsang diri untuk berjaya dan untuk memperbaiki diri. Itu sebabnya ramai pakar dalam dunia mengesahkan bahawa MQ itu tu lebih penting daripada IQ. Macam sekarang ni, contoh yang terkini sebab ni baru dapat keputusan SPM 2-3 hari lepas ya, satu negara ya. So nak kita ucapkan tahniah pada mereka yang berjaya, dan untuk mereka yang kurang berjaya jangan takut. Sebab ini baru hurdle pertama ataupun rancau pertama yang berapa jauh lagi. Dan ramai orang yang tak berapa cemerlang ataupun gagal dalam SPM tapi lepas tu jadi profesor, jadi CEO ya, jadi orang hebat dalam dunia ini. So, pelajar dalam satu kelas diberikan dorongan yang sama, peluang yang sama, pendidikan yang sama, tapi ada yang lebih berjaya daripada yang lain. Sebab apa? Antara faktornya ialah MQ. Dia punya dorongan dalaman tu, ya, macam kisah Syahrial ya, yang menjaga ibunya yang sakit, yang sekarang sudah meninggal dunia pun dapat 11A. Itu apa pun memang terkesima, sangat-sangat kagum ya dengan kehebatan Allah membantu anak itu. So itu dia. Dan sebagai rumusannya, selalu sahabat sebutkan, kita akan lebih bermotivasi, dapat dorongan dalaman bila kita ada something to do dengan izin. Ada kerja yang kita patut lakukan, ada orang yang kita sayangi, ada sesuatu pengharapan, something to look forward, ada benda yang kita nak harapkan, ada masalah untuk diatasi, ini pun dorongan dalaman. Aku ada masalah, aku kena lebih kreatif, aku kena lebih hebat, kena lebih cemerlang untuk dapat selesaikan. Ya, ada benda baru untuk dipelajari. Itu pun satu motivasi untuk taubat ya. Dan yang dah tua ni, ada benda baru nak dipelajari walaupun dah umur 70-an ni. Ada sebab untuk bersyukur. Wow. Dan yang penting sekali ialah sentiasa husnuzan kepada ketentuan Allah dan kepada setiap orang di depan kita, insya-Allah.
Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan dan untuk waktu ini masih bersama Dato' untuk kita membincangkan tentang memperkasa MQ Motivation Quotient, aras kemampuan motivasikan diri. Masya-Allah, alhamdulillah, itulah yang kita nak lebih lagi mendalam insya-Allah, dan mungkin kita terlebih dahulu Dato' kita nak tahu punca-punca atau faktor yang menjejaskan MQ seseorang. Kadang-kadang kita ialah mungkin bi'ah kita yang keliling ke, atau kadang-kadang tiba-tiba down. Bagaimana kita nak tahu punca tu, Datuk? Silakan. Itu pun satu perkara yang sangat penting kita bincangkan awal-awal ya. Apa punca atau faktor yang menjejaskan, ya, yang menurunkan, yang merundungkan kita punya motivation quotient. Maka tak dapat tidak untuk orang kita orang Islam ni, bila kita jauh dari Allah, maka dekat dengan setan. Ya. Jadi bila dekat dengan setan tu tak dapat tidaklah kita sering dapat masalah yang kadang memang kita carilah. Ya, sebab ialah setan akan memujuk kita ke arah yang negatif, yang maksiat dan sebagainya. So satu punca MQ terjejas, kita tak taat dengan Allah. Satu. Yang kedua, yang sebenarnya ramai orang MQ-nya tak berapa kuat sebab dia tak tahu sebenarnya apa yang dia cari. Maaf ya, kalau contohlah kita tanya budak tingkatan 4 dan 5. Kamu lepas belajar ni nak jadi apa? Tak tahulah, nak jadi pempengaruh ke, influencer ke, nak jadi Insta famous ke, nak jadi, tak tahu, tak pasti. Jadi ada macam mana nak ada MQ yang kuat? Dia tak pasti ke mana arah tujuannya. Dua. Yang ketiganya, itulah dia. Rupanya MQ juga dipengaruhi oleh ni untuk Abah pun bila mengkaji tu sekono. Ya, Nabi SAW jalan sangat pantas. Rupanya orang yang jalan pantas, semangat naik, IQ tinggi, MQ tinggi. Orang yang jalan slow, tu siapa nak slow diri Tok Abah dan semua orang. Tok Abah ni adalah sikit-sikit masalah luput, tapi akan jalan laju. Ramai orang muda kata, Tok Abah lajunya jalan. Sebab nak naikkan MQ. So, cara kita berjalan, cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita makan, cara kita beristinja pun akan mempengaruhi kita punya MQ. Dahsyat ya. Jadi kalau kita buat apa pun ikut sunnah, ikut the best practices, ikut amalan terbaik, maka kita punya MQ akan hebat. Kalau tidak, terjejas. Okey, itu fisiologi. Yang keempatnya, kenapa MQ terjejas? Kita memang ada orang yang melihat dirinya sebagai orang yang sebagai mangsa lah. Aku ni memang tak pandai lah. Mana aku tak pandai. Aku dah lah tak handsome. Aku dah tak apa-apa. Aku pun memang keluarga aku miskin. Aku ni, jadi ini yang menyebabkan MQ dia merudum sebab dah tidak lihat dirinya sebagai orang yang ada kekangan-kekangan. Padahal semua orang Allah cipta sama. Ya. Okey, so hari ni Tuan Abang nak minta semua orang ya, betulkan yang ni. Lepas tu, apalah, kita punya MQ terjejas sebab matlamat kita terlampau rendah. SPM nak dapat grade apa? Nampak berapa A? Ya, tengok nasib lah. Kalau nasib baik, apalah 2-3. Kalau tak ada A lah. Tengok nasib lah. Macam mana nak jadi hebat? Macam mana MQ? Sebab dia pun tak pasti matlamatnya kabur ataupun matlamat terlampau rendah. Alah, zaman sekarang ni, ya, bapanya bawa grab pun dah boleh hidup pun, mewah pun. Ini kadang-kadang matlamatnya rendah atau sederhana dan satu perkara tak apa nak berhenti kat sini, tapi sebagai contoh ya. Banyak lagi puncanya. Tapi bila tak memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar seluruh negara, tak akan tanya ya, siapa yang yakin dia hebat cemerlang, ya, akan berjaya di masa depan? Ya, adalah 1-2% angkat tangan. Siapa yang rasa dia sederhana, ya, yang ialah mungkin akan berjaya juga dia, tapi dia rasa dia sederhana. Hampir semua. Cikgu-cikgu pernah angkat tangan sebab sederhana. Siapa yang rasa dia lemah, dia tak pandai, dia akan gagal. Tak ada orang kata. So siapa yang rasa dia hebat? 1-2%. Siapa yang rasa dia sederhana? 98%. Siapa yang rasa dia gagal? Tak ada mengaku. Jadi Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi untuk kita merangsang MQ, so semua pelajar yang depan kita ni, Tuan Abah akan memotivasikan, tukar dia punya paradigma. Kamu semua berpotensi jadi hebat. Allah cipta kita cemerlang. Ya, jadi itu dulu dibetulkan. Jadi kalau dalam kepala kita, aku ni memang sederhana, keluarga aku, adik-adik aku, keturunan aku memang sederhana, maka orang yang yakin dia sederhana tak mampu untuk meningkatkan MQ untuk jadi cemerlang. Wallahualam.
Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan. Itulah kadang-kadang kita yang mendownkan diri sendiri kan Dato' dengan kata-kata kita tu. Sebenarnya dalam diri kita tu hebat tapi kita tak nampak dan tak ada yang mungkin nak tolong diri sendiri sebenarnya terlebih dahulu sebelum kita nak mencari orang yang menolong kita kan. Masya Allah. Tapi dia rasa dia tawaduk dan Mona, dia rasa dia tawaduk sebab padahal dia sebenarnya mensabotaj dirinya. Iya, betul itu Dato'. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Dato' dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya Baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun Baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa. Dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini bersama. Dan untuk petang ini masih lagi bincangkan tentang memperkasa MQ, Motivation Quotient, sebagai aras kemampuan motivasikan diri. Dan mungkin untuk waktu ini bersama Datuk, mungkin Datuk boleh huraikan cara-cara nak memperkasa MQ agar kita lebih bermotivasi dan berjaya dalam kehidupan. Bagaimana Datuk caranya? Silakan. Ini soalan yang penting lah ya. Akhirnya kita walaupun semua pakar dalam dunia dari bidang psikologi dan bidang motivasi mengesahkan MQ ni mungkin jauh lebih penting daripada IQ ataupun QQ yang lain lah. Ya, portion-portion yang lain. Tapi kadang kita tak tahu cara nak merangsang diri kita. Pertamanya, soalnya tahu bila
Ingat pesan Nabi dalam hadis yang semua orang tahu, tanda orang yang bijaksana ialah orang yang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk menghadapi kematian. Itu pada Tok Abah adalah satu motivasi ataupun satu dorongan yang terbaik untuk meningkatkan kita punya MQ. Dan kata seorang sarjana, dia ni pakar psikologi dan pakar agama. Dia kata apa? Oleh kerana kita tak tahu tarikh ajal kita, kita tak tahu bila kita akan mati, maka jadikan setiap hari yang kita masih hidup tu hari yang terbaik. Sebab mungkin hari itu hari kita meninggal dunia. Mungkin kata hari ni Tok Abah dah dekat 72 tahun ni, mungkin hari ni Tok Abah akan meninggal, Tok Abah tak tahu. So kalau nak bertaubat bila? Hari ni lah. Nak bersedekah? Hari ni lah. Ya, nak ucap terima kasih, nak minta maaf hari ni lah. Jangan tunggu raya haji. Ya, kau nak minta maaf sebab ayat siapa ni raya Syawal tu apa ni dah terlupa. Contohlah kan. Nak solat taubat hari ni lah. Ya, nak istighfar banyak-banyak hari ni lah. Jadi pertamanya, jadikan setiap hari kita hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari kita yang terakhir atas muka bumi. Satu motivasi yang terbaik. Dan Nabi mengesahkan orang yang bijaksana yang sentiasa ingat akan kematian. Yang keduanya tak dapat tidak. Ya, sebab Nabi dah pesan, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata yang paling ampuh untuk orang yang beriman. Maka kita berdoa untuk naikkan kita punya motivasi dan kita MQ. Dan ramai orang dia berdoa tapi dia tak cukup doa. Aku malulah, tak minta ke Allah. Dan semua aku minta ke Allah, malulah. Aku pun bukannya gaji sangat pun. Aku sembahyang pun kadang tak penuh. Quran yang baca, sembahyang malam memang tak pernah buat. Aku malulah. Ni dia. Ini kata-kata yang Tok Abah selalu dengar daripada mereka yang datang jumpa Tok Abah minta nasihat. Ya, so berdoa sungguh-sungguh ya. Walaupun kita belum lagi mampu melakukan, tapi terus berdoa sebab doa itu senjata dan Allah suka pada kita yang sentiasa berdoa. Itu dua. Yang ketiga yang Tok Abah nampak ialah ini dia satu senjata yang sangat luar biasa untuk meningkatkan MQ kita ialah sebab Tok Abah selalu dah sebut dah, ulang balik hari ni. Ana inda zoni abdi bi, ya. Sepotong hadis kursi. Aku kata Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau semua orang sebelum balik kerja, Tok Abah pernah masa muda-muda dulu, masa umur 30-an, Tok Abah memang stres, kurang bersemangat dan prestasi tak sehebat yang sewajarnya sebab tak pernah buat mental programming. Ya, balik aja dah letih dan sebagainya ya. So Tok Abah pun sebelum balik kerja, Tok Abah terus programkan otak. Ini di atas nasihat profesor-profesor lah. Jadi dia kata sebelum balik kerja, programkan otak. Sebab ramai orang, dia tahu apa nak buat di tempat kerja. Dia buat senarai work to do, job list ya. Apa senarai semak dia nak buat kat pejabat, dia dah buat dah. Kebanyakan orang. Jadi dia bermotivasi di tempat kerja. Tapi tak ramai orang, malah sedikit sangat orang yang buat programming. Aku sekarang aku nak balik ke rumah, berjumpa keluarga yang aku sayang. Aku ada 10 perkara yang aku nak buat kat rumah. Satu, nak tolong masak, nak tolong cuci pinggan, nak tolong mop lantai, nak jaga baby, nak itu, nak ini, nak membacakan cerita kepada anak-anak aku. Jadi kebanyakan kita ikut survey yang Tok Abah buat, terlupa nak buat senarai sema ataupun agenda untuk lakukan untuk kerja di rumah. Jadi itu orang kata work-life balance ya, keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga. Tentang kerja dibuat perancangan, tapi tentang kat rumah, terutamanya ni yang tak berapa perempuan lah. Ya, orang perempuan dia dah ada senarai dah. Walaupun dia tak catat, dia dah senarai dah. Dia tahu apa nak buat. Tak putus dia punya aktiviti yang nak dilakukan. Yeah. Tapi yang tak berapa perempuan ni, kau tak faham, tak tahulah. Ya, okey. Itu satu programming yang kena buat. Yang keduanya kita ni apa pun belajar dah lewat usia. Ya, umur dah masuk 50-an baru belajar bahawa rupanya sebelum kita tidur, kita kena programkan otak kita. Sebab apa yang kita programkan dalam sebelum tidur akan diulang-ulang oleh minda di bawah sadar dan akan menyebabkan kita bertambah baik, MQ bertambah tinggi. Contoh, ya Allah, kalau aku masih panjang umur, esok pagi kejutkan aku pukul 5.30 dalam keadaan aku sehat, ceria, bermotivasi, bersemangat nak pergi kerja. Untuk yang bekerja, aku nak pergi belajar, nak pergi kampus, nak pergi sekolah. Untuk mereka yang masih belajar, aku nak buat yang terbaik untuk pesara-pesara. Aku nak buat kerja amal besok. Aku nak buat dengan NGO dan sebagainya. Aku nak tolong kucing-kucing gelandangan. Contohlah ya. Jadi barang siapa yang memprogramkan mindanya sebelum tidur, maka sepanjang malam tidurnya itu minda
Aminah di bawah Ustaz akan mengulang-ulang mesej, dan insyaAllah bila kita bangun pagi, apa yang kita program itu yang berlaku. Kita bangunkan aku dalam keadaan 5.30 dengan sehat, ceria, bersemangat, bermotivasi, seronok nak pergi kerja, seronok nak buat kerja amal, seronok nak buat CSR. Contoh ya. Ini ramai orang dan Tok Abah punya kajian terlupa nak buat mental programming ataupun programming dah sebelum tidur. Dan ini satu perkara yang sangat simple dan sangat luar biasa impaknya untuk meningkatkan kita punya MQ. Dan of course lah, Tok Abah pesan dan pesan, semua orang pesan. Sebenarnya motivasi itu terletak pada pemikiran. Tetapi pemikiran itu dipengaruhi oleh qalbu. Jadi dengan mencuci qalbu, solat, taubat, istighfar, baca Quran, ya, tolong orang, minta maaf orang, sedekah subuh, zikrullah. So dengan kita mencuci hati kita, asas yang terpenting untuk merangsang minda untuk lebih, kita punya MQ untuk meningkat. Jadi betulkan hati. Ya, yang lain tu tak pada sebutlah banyak kali, iaitu untuk kita MQ kita bertambah mantap, pastikan mula hari dengan positif. Dan semalam pun Tok Abah cakap dengan kawan-kawan daripada Lembaga Zakat Selangor, yang bangun tidur terus senyum, menghadap kiblat, angkat tangan berdoa, menghadap kiblat sebab kita nak berdoa. Sunnah berdoa menghadap kiblat. So bangun tidur senyum, menghadap kiblat, berdoa. Sebab bila kita berdoa dengan senyuman di waktu pagi, dengan izin Allah, MQ kita melambung naik dan sepanjang hari akan ceria dan bermotivasi. Dan kajian demi kajian mengesahkan, orang yang ceria bermotivasi, prestasinya memang luar biasa. Orang yang ceria dan bermotivasi, prestasinya maksimum. Orang yang tak dapat ceria, walaupun boleh buat kerja, tapi prestasinya sukar untuk menandingi, mengatasi prestasinya kalau dia ceria. Jadi bangun tidur dengan positifnya, one positive thought in the morning dengan izinnya, serta whole dia akan jadi positif. Ya. Dan yang lainnya, Tok Abah selalu juga pesan pada semua orang, pada diri Tok Abah, pada anak Tok Abah, untuk meningkatkan MQ, cari apakah butang-butang hijau kita. Butang hijau ialah apa saja yang buat kita seronok, bahagia, ceria, bermotivasi. Sama ada dengan kita punya hobi, dengan lagu kegemaran, stesen radio kegemaran, ya, program kegemaran, makanan yang dia paling suka, ya, minuman yang dia paling suka, cucu-cucu dan hewan kesayangan yang dia ada, tengok ikan dalam akuarium, apa saja yang merangsang dia untuk lebih selesa, sejahtera, seronok, ceria, itu namanya butang hijau. Apa benda, kegiatan, perkara, aktiviti yang menyebabkan kita seronok, itu dia butang hijau. So cari butang hijau. Dan kalau tak apa boleh tanya, apa warna yang bila Mona pakai, you akan, ya, Mona akan lebih ceria berbanding kalau pakai warna yang lain? Apa warna itu? Saya suka warna brown, tapi orang bila nampak saya pakai pink baru nampak saya lagi ceria. Lagi ceria. So warna kegemaran Mona ialah brown, ya, coklat macam Tok Abah juga. Tapi warna aura yang akan menyebabkan dia punya motivasi MQ makin tinggi ialah warna pink. Sebab orang lain akan sedar, wih, kau pakai pink, Allah cantiknya, jauh, naik berseri-seri. Betul. That is, itu warna aura. Warna aura itulah yang patut kita faham. Kalau tak pakai di luar pun, pakai di dalam dengan izin Allah. Bila warna aura itu kita pakai, ini semua Allah punya hebatnya, punya kehebatan Allah ni, maka kita akan dapat menaikkan kita punya MQ sebab aura kita meningkat walaupun kita tak nampak. Atau pakai warna yang beraura, yang meningkatkan aura anda. Warna aura bukan warna favorite, tapi warna yang bila kita pakai, orang kata, wow, you nampak lebih comel, lebih cun, lebih berseri daripada biasa. Itulah warna aura yang akan membantu kita. Dan yang lainnya biasalah, ya. So sebenarnya bila kita nak meningkatkan kita punya MQ, tak dapat tidak, ya, kita sentiasa kena pasangnya. Dan tak Abah dah sebut banyak kali. Semalam pun tak Abah cakap pada pekerja-pekerja, amil-amil daripada Lembaga Zakat Selangor, berapa orang yang pergi kerja pasang banyak niat, multiple intention. So, ramai terlupa, yang semua angguknya memang tak buat lah. So barang siapa pasang 5, 6, 10 niat sebelum pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak buat yang terbaik, aku nak senyum kat semua orang, aku nak doakan majikan, doakan kawan sekerja, doakan anak buah, doakan 8 asnaf. Ini untuk orang lembaga zakat, ya. Doakan 8 asnaf, doakan semua orang. Maka bila kita pasang niat, Allah bagi ilham, Allah bagi tenaga, Allah, di samping pahala lah,
Allah bagi semangat, Allah bagi inspirasi. Jadi kita punya MQ akan melambung naik bila kita nak buat apa pun pasang niat. Hatta ini dia. Ya, kalau apa tanya, ada berapa apa niat yang you pasang bila nak pergi masjid untuk sembahyang? Apa pula niat nak pasang? Nak pergi sembahyang berjemaah ke masjid. Betul lah. Pasang niat tak? Tak ada tak pasang niat. Oh, aku nak pergi masjid, nak sembahyang berjemaah. Aku nak senyum kat semua orang. Aku nak pergi jalan lain, balik jalan lain. Aku kalau ada peminta sedekah, aku nak beri sedekah. Aku kalau ada kucing yang lapar, aku nak pergi belikan makanan untuk kucing. Jadi bila kita pasang banyak niat untuk keluar rumah, untuk apa pun tujuan, maka Allah bagi kita kekuatan, semangat, dan kita punya MQ, magic akan meningkat, melambung dengan ke arah yang luar biasa. Dan last sekali, banyak lagi lah, tapi last sekali yang dalam masa yang ada ni, so Tok Abang nak pesan, lihat a bigger picture, tengok matlamat yang lebih unggul. Contoh, bagaimana aku nak bertindak agar agamaku jadi agama tidak akan dipotak-katikkan oleh orang lain. Agama aku ada hikmat, ada nilai tambah aku berikan pada agamaku, kepada bangsaku, kepada negaraku. Paling kurang pun apa yang aku patut buat untuk meninggalkan legacy kepada keluargaku, generasiku yang akan datang. Ya, sebab khalifah daripada perkataan belakang. Ya, artinya orang yang jadi hebat, MQ tinggi, dia memikirkan untuk orang belakang apa tinggalan positif yang dia nak lakukan. Jadi kalau gambar yang besar itu, mudah-mudahan kita MQ, Allah akan naikkan ke tahap yang optimum untuk dapat berfungsi dengan lebih cemerlang, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Yeah. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untukku sikit. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untukku sikit. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adabin nar wa min fitnatil qabri wa adabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari fitnah neraka dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari fitnah kubur dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari kejahatan fitnah kekayaan dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan fitnah Al-Masihud Dajjal. Allahumma ighsil khataayaya bima'is salji wal baradi wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma basuhilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Murnikanlah hatiku dari segala kesalahan, seperti mana engkau membersih kain putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antaraku dengan kesalahan, seperti mana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wal haram, wal ma'tham, wal maghram. Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat malas. Aku berlindung denganmu dari menjadi tua pikun. Dan aku berlindung denganmu dari dosa dan hukuman. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Tawau 100.7 FM.
Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Raudah Jiwa, dan Alhamdulillah masih bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi. Untuk petang ini masih bincangkan tentang memperkasa MQ atau Motivation Quotient. Dan bersama Datuk ada beberapa soalan yang kita dapat untuk waktu ini. Ada yang bertanya, Datuk, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap MQ seseorang? Apa yang kita nampak sekarang ni, mungkin bila nampak pengaruh dari mana-mana, mungkin akan berpengaruh juga diri sendiri. Kadang-kadang kita tengok drama je pun, Datuk, tapi kita pun terikut juga, kadang-kadang down, kadang-kadang bermotivasi, main peranan juga. Bagaimana, Datuk? Betul, ini soalan yang sangat penting lah. Terima kasih, bagus soalan ni. Ya, dan Tok Bab pernah tanya juga pada beberapa orang ulama lah, masa Tok Bab muda-muda, ya, tanya soalan yang lebih kurang sama je, macam mana ya kita untuk kata tu mengelakkan diri kita terpengaruh dengan persekitaran yang negatif, yang toksik ni macam mana. Ya, so yang pertamanya Nabi pernah pesan, kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Itu memang satu hakikat yang kita kena terima. Berkawan dengan orang baik-baik, insyaAllah kita akan mudah ya kata buat ke arah kebaikan. Kawan dengan orang yang jahat, orang nakal, kalau kita tak ada niat untuk berdakwah, maka kita akan ikut perangai mereka. Dan psikologi mengesahkan, bidang Tok Abah, psikologi mengesahkan sifat seseorang, prestasi seseorang akan mengikut purata, average ya, purata 5 orang sahabat rapatnya. Jadi perangai kita, tindak tanduk kita, prestasi kita seperti 5 orang sahabat yang paling akrab dengan kita. Itu soalan tadi ya, apakah kesan, pengaruh lingkungan ataupun persekitaran. Itu dalam keadaan fitrah, semula jadi begitulah. Tetapi seorang ulama sambil menyindir kita, bukan menyindir itu apa? Menyindir kita. Ya, ikan kembung, ikan tongkol, ikan siakap, ikan parang, ikan ikan apa jenis ikan pun, walaupun dia berenang ke air masin bertahun-tahun, dia tak jadi masin pun, walaupun dia berenang ke air masin bertahun-tahun. Itu ikan yang tak ada otak. Itu sindiran. Ikan yang tak ada otak, tak ada emosi, tak ada IQ, tak ada MQ pun boleh survive dan tidak dipengaruhi oleh persekitaran yang masin. Awak yang ada otak, alamak, yang ada SPM, yang ada diploma, yang ada degree, mak kau macam kena sepak-sepak muka kita. So sebabnya tu tak bawa satu rumusan. Sebenarnya kita ada pilihan. Ya, dalam bila kita menghadapi persekitaran yang bagaimanapun keadaannya, kita banyak pilihan. Sama ada kita melihat dan terkesan dengan benda-benda yang toksik, ataupun kita menjadi asbab yang toksik itu menjadi lebih baik. Sebenarnya bila ada seorang sarjana membuat rumusan, semua orang di sekitar kita adalah aset. Bertemu dengan orang yang baik-baik, kamu akan dapat kebaikan, kamu akan dapat pengalaman yang positif. Berjumpa dengan orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa benda, kamu ada peluang untuk mendidik mereka. Berjumpa orang yang alim, yang banyak ilmu, kamu ada peluang untuk belajar dari mereka. Sampai beberapa orang ustaz kerja Tok Abah Muhammad Fadilah, bila kamu jumpa ulama, jangan kamu berpisah dengan dia sebelum kamu dapat satu nasihat. Jangan kamu pergi walaupun kat mana-mana. Supaya kita jumpa orang kat airport, atas kapal terbang, dalam restoran, dalam toilet, tak minta nasihat lah. Ya, di mana-mana pun tak jumpa ustaz, ya, tuan guru, ya, doktor, profesor, tolong nasihatkan saya. Apa satu nasihat? Ya, rupanya sekarang pula Tok Abah dah tua-tua ni, setiap kali jumpa orang, dia tolonglah bagi nasihat saya. Allah Tok Abah pula kata, ini pada muka aku juga, aku minta nasihat kau. Orang minta nasihat aku. Tapi tak mengapa lah. Ya, tak mengapa. Itu dia. Ya, so kita sentiasa ingat bahawa siapa pun, apa pun sekitar kita, bawa kebaikan. Kalau kamu jumpa, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nampak orang jahat di sekitar kamu, jangan sangka kamu lebih baik daripada dia. Ya, sebab kamu yang walaupun baik tapi masih banyak dosa, belum pasti sebab bertaubat sebelum mati. Orang yang jahat yang kamu nampak tu, yang tak berapa baik tu, mungkin dia sempat bertaubat dengan sempurna, taubatan nasuha sebelum dia mati. So siapa lebih mulia? Allah. Bila tak apa baca tu, tak apa insaf. Wah, jadi kita kena sentiasa husnuzon terhadap semua orang. Ya, kalau nak benci,
Yang toksik tu benci perbuatan atau amalannya, jangan benci orangnya. Sebab orang itu boleh berubah dan kita pun boleh berubah ke arah yang negatif kalau kita tak bantu. Jadi soalan tadi, bagaimana pengaruh lingkungan ini memang ianya terpulang pada bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita boleh kata tu mengambil kesempatan kepada situasi di sekitar kita hidup. Ya, orang yang berjaya sentiasa nampak peluang daripada setiap masalah. Orang yang gagal sentiasa nampak masalah dalam setiap peluang. Ini peluang apa ni? Kau bolehlah, aku susah, aku tak ada modal, aku tak ada pengalaman, peluang ada dah. Tapi dia akan nampak masalah dulu. Berbanding orang yang MQ tinggi, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Banyak lagi soalan sebenarnya Dato', tapi itu kesempatan yang kita ada. Dan kita juga minta nasihat daripada Dato' dan kata-kata akhir daripada Dato'. Silakan. Allahumma salli Muhammad. So itulah dia. So kita ni kena ingat balik, ya. Oleh kerana kita hidup ni kena bermasyarakat, khairun-nas anfa'uhum lin-nas, sebaik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. So untuk kita lebih berjaya dalam hidup, kita bantu orang lain untuk berjaya. Ya, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Kita bantu orang lain untuk menaikkan MQ-nya, bagi nasihat, bagi motivasi, bagi doa, maka Allah akan berikan kita yang lipat ganda apa yang kita berikan ke orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, Allah akan pulangkan kepada kita dengan lipat ganda ke arah kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang kita harapkan, insyaAllah. Apa yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri semata-mata. Ada juga manfaat kepada umat selainnya, insyaAllah. Amin. Dan akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa atas pertemuan untuk petang ini. Terima kasih banyak Dato' atas pertemuan, atas nasihat. Doakan kami juga, insyaAllah, sentiasa bermotivasi tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Kita jumpa lagi Dato'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Kota Baru, 89.8 FM.
terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. دائما
Literasi, Inforia, Islami, semuanya diikuti